Haji. Haji bukan semata-mata semasa kita berada di Mekah ataupun Madinah. Haji ialah apabila kita mula menaiki pesawat dan pulang ke Malaysia. Ingat, masa yang tinggal lebih pendek daripada masa yang telah kita lalui. Ibadat haji merupakan latihan untuk kita menghadapi saat-saat kematian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri Mukaddimah. Hari ini saya akan memperkatakan tentang topik Paskah Haji, di mana kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita hendak menunaikan fardu haji, terutamanya dalam konteks diri saya lah. Saya sudah 3 minggu saya bercerita tentang saya manusia yang jahil, saya manusia yang fakir, manusia yang tidak berilmu. Saya mohon pada Allah, jadikanlah aku sebagai tetamu-Mu yang istimewa di Mekah dan Madinah. Saya mempelajari macam-macam, seolah-olah saya masuk universiti Masjidil Haram dan Universiti Madinah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, di semasa kita menunaikan fardu haji ini, kita seolah-olah diajar tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu perkara yang saya perhatikan, dalam proses kita menunaikan fardu haji ini, tidak semua jemaah menggunakan ataupun mengambil kesempatan yang ada. Ramai mereka yang tidur di hotel. Ramai yang di antara mereka yang tidak berada di Masjidil Haram ataupun di masjid Nabi. Mereka lebih suka untuk berehat dan bersantai-santai. Saya rasa rugi sangat. Tetapi dalam konteks yang berbeza pula, bagi kita yang jemaah yang memang beria-ia nak pergi, nak beramal ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata kerana Dia, akan pergi solat 5 waktu, berpuasa Isnin dan Khamis, membaca Al-Quran di masjid. Tetapi ramai juga di antara kita, tuan-tuan dan puan-puan, apabila balik saja ke Malaysia, solat subuh yang pertama sudah kantoi. Sudah tidak pergi ke masjid untuk berjemaah. Kenapa? Jet lag. Kenapa? Kerana sanak saudara datang melawat, melayan sanak saudara kita, bagi makan kurma, minum air zam-zam. Tetapi satu perkara yang jelas, yang paling besar, yang sepatutnya kita teruskan apabila kita kembali daripada menunaikan fardu haji, iaitu untuk solat berjemaah, kita dah tak buat pada solat subuh yang pertama. Saya tak nak macam tu. Saya kata pada diri saya yang dalam kapal terbang balik daripada Madinah, balik ke Malaysia, saya kata pada isteri saya yang saya tak risau tentang amal ibadat kita di Mekah dan di Madinah. Tetapi yang saya risaunya ialah apa yang kita perlu lakukan selepas kita balik, selepas kita menjejakkan kaki ke Malaysia. Bolehkah kita solat berjemaah 5 waktu di masjid setiap hari? Bolehkah kita berpuasa Isnin dan Khamis sebagaimana kita buat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabi? Bolehkah kita membaca Al-Quran setiap hari sekurang-kurangnya 1 muka? Maukah kita membaca terjemahan untuk memahami apa yang kita baca dalam Al-Quran tersebut? Maukah kita terus belajar, kita membaca tafsir? Perkara-perkara inilah yang berada dalam minda saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bertekad dalam hati saya, Allah telah memberikan nikmat kepada saya daripada saya tak reti, tak pandai baca Quran. Kerana saya nak pergi menunaikan fardu haji, saya berjaya baca Quran. Saya tak faham, tak reti alif bata pun, tak faham, tak kenal huruf. Tetapi dalam masa setahun, saya boleh khatam, saya boleh habis terjemahan. Bukankah ini bukti bagaimana Allah itu maha berkuasa, bagaimana Allah itu memberi nikmat kepada kita? Nikmat mana lagi kah yang Tuhan bagi kepada kita, hendak kita dustakan, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itulah, saya walau bagaimanapun, saya kata bila saya balik ke Malaysia, saya nak solat berjemaah 5 waktu di masjid. Kalau saya berada di dalam kawasan. Kalau saya pergi luar kawasan, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan berada pergi lebih daripada berapa? 190 km. Nak Allah bagi pula satu hadiah, jamak dan kasar. Tetapi solat subuh tak boleh. Kita mesti solat berjemaah. Dan inilah yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Haji ini sebenarnya ialah satu latihan. 40 hari duduk di Mekah dan Madinah kita boleh buat. Kenapa balik ke Malaysia kita tak boleh? Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya diberi tugas menjadi pengarah UiTM Johor, yang pertama sekali yang saya katakan pada staf saya, mulai pada hari ini di zaman pentadbiran saya, dasar pentadbiran saya, kesemua kegiatan mesti diberhentikan sebelum waktu zuhur. Saya nak seluruh
kaki tangan saya, seluruh student saya dapat bersolat di masjid untuk berjemaah bersama-sama saya. Tuan-tuan nak pergi, tak nak pergi, saya tak paksa. Tetapi sebagai seorang khalifah, saya tidak mahu dipertanggungjawabkan besok di hari akhirat. Saya tak nak Allah bertanya saya, ataupun tuan-tuan dan perempuan berkata kepada, menceritakan kepada Allah, bos saya Dr. Kamil ni, dia tak bagi chance untuk solat berjemaah di masjid. Dia sibuk dengan mesyuarat dia sampai ke pukul 2 ataupun pukul 3. Saya tak nak saya dituduh sebegitu rupa. Dan sebab itulah di bawah pentadbiran saya kata kita mesti bagi ruang untuk orang bersolat berjemaah di masjid. Yang kedua, saya ceritakan kepada student-student saya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, marilah kita berpuasa pada Isnin dan Khamis. Orang yang berpuasa ini akan dirahmati Allah, doanya dimakbulkan. Saya ingatkan sedikit tuan-tuan dan puan-puan, saya kata saya belanja, mari kita belanja, saya belanja, buka puasa. Mari kita sama-sama dengan pengarah buka puasa. Mula-mula ada 50 orang, kemudian naik jadi 100, 150, dan pada satu ketika tiap-tiap hari Isnin dan Khamis ada 200 orang berbuka puasa bersama saya di Masjid Asy-Syakirin UiTM Johor. Kenapa jadi macam tu? Sebab kerana kita hendak macam tu. Kita minta pada Allah, malam-malam kita bangun, ya Allah, ya Tuanku, kau bukalah pintu hati anak-anak muridku, ya Allah, kau bukalah pintu hati stafku, ya Allah, lembutkanlah hati mereka, ya Allah, marilah kita ingatkan diri kita ni, dekatkan diri kita ni kepada Engkau, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, selama hampir setahun lebih saya baca Quran, saya belajar berguru, kerana saya manusia yang jahil. Tiba-tiba Allah bagi saya reti baca Quran. Takkan saya balik, saya nak berhenti baca Quran? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah saya bertekad dalam diri saya nak baca sekurang-kurangnya satu muka surat satu hari. Saya nak baca dia punya terjemahan, saya nak baca dia punya tafsir. Alangkah ruginya bagi saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dah belajar Quran daripada 12 tahun, yang dah khatam daripada 12 tahun, dan sejak daripada itu tak pernah buka Quran. Ingat bagaimana nikmat yang Allah bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari. Ingat bagaimana Allah memberikan rahmat dia kepada kita. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, 40 tahun tak reti baca Quran, tetapi Allah bagi ketika umur saya ketika itu, dan saya rasa, ya Allah, ketika saya reda nak mati, Allah bagi kemuliaan untuk diri saya, bukan untuk orang lain saya kata, tetapi untuk diri saya. Saya rasa diri saya ini amat kerdil. Dan apa yang Allah bagikan itu menggambarkan bagaimana Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Jadikanlah ibadat haji kita ini sebagai suatu pemisah di antara dulu dan sekarang, di antara kita beriman dengan tidak beriman. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi selepas. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat bersama dalam topik kita pada hari ini, iaitu Paskah Haji. Di mana kita? Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu memikirkan, apabila kita menunaikan fardu haji dalam keadaan kebiasaan, biasanya masa yang tinggal untuk kita adalah lebih pendek daripada masa yang telah kita lalui. Ambil dalam konteks diri saya sendiri. Ayah saya meninggal ketika usia 58 ataupun 60 tahun. Ibu saya meninggal ketika usia 58 tahun. Dalam keadaan genetik biasa, maka masa yang tinggal bagi saya hanyalah dalam 10 ataupun 12 tahun ataupun 15 tahun. Tetapi kita tahu bahawa ajal maut itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, bagi mereka yang pergi menunaikan fardu haji, kita harus mengingati saat-saat kematian kita yang hampir tiba. Kalau Allah sudah ampunkan kita, Allah sudah beri pahala yang berlipat ganda, seolah-olah pintu syurga itu sudah nampak. Kenapa kita nak buat jahat lagi? Kenapa kita nak berzina lagi? Kenapa kita nak berjudi lagi? Kenapa kita nak memburuk-burukkan orang? Kenapa kita nak buat fitnah? Kita tanya diri kita. Inilah yang kita katakan merubah sempadan iman kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi suatu kenangan yang paling indah semasa saya berada di Madinah. Hampir setiap hari, saya boleh katakan 4 waktu solat. Selepas waktu solat, saya akan masuk dalam bilik jenazah. Entah kenapa Allah gerakkan hati saya untuk pergi ke sana. Sayalah yang mengaturkan susunan. Kalau ada 4 jenazah pada hari itu, sayalah yang akan beritahu pada orang, tuan, pegang sana. Yang ini, you pegang sana. You pegang sana. You pegang sana. Dan saya yang akhir sekali saya akan angkat. Saya cakap bahasa Melayu je. Dan dia orang faham. Dia orang mengikut arahan saya. Angkatlah buat keluar pergi ni. Sampai di pintu luar sudah ada orang nak menyambutnya. Buat pertama kali saya mengangkat jenazah. Ya Allah, meleleh air mata saya. Saya tak dapat angkat jenazah ketika ayah saya meninggal. Saya tak dapat angkat jenazah ketika ibu saya meninggal. Tetapi Allah bagi saya merasai saat-saat mengangkat jenazah semasa di Madinah.
Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita angkat jenazah, apa yang kita ingat? Ya Allah, bila pula aku nak mati ni? Bila pula aku yang akan sampai pada saat orang nak mengangkat aku ini? Masa itu adalah masa yang pendek, masa yang saya fikir kita semua tak tentu pun bila. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah dalam kita melakukan ibadat haji ini, kita lakukan bersungguh-sungguh. Dan bila kita ingat kematian, insya-Allah kematian itulah merupakan satu dakwah kepada diri kita sendiri supaya kita jadi manusia yang lebih baik. Kita jadi manusia yang takut dan gentar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari di Masjidil Haram, di Masjid Nabi, ada orang yang sampai ajal dia. Dan itu sebenarnya merupakan tanda-tanda kepada kita. Allah nak beritahu kepada kita, kita juga akan sampai pada saat dan ketikanya kita akan dipanggil oleh Allah. Ada orang bertanya kepada saya, Prof, apa lagi you nak dalam hidup you? Ada orang pernah, bila saya berceramah, bercerita tentang ibadat haji ini, orang bertanya, apa lagi yang you nak dalam hidup saya? Saya kata, susah nak jawab. Tetapi saya tahu saat-saat kematian saya hampir. Tetapi ia bukan besok, dia bukan lusa, dia bukan bulan depan, dia bukan tahun depan. Saya sendiri pun tak tahu bila saat-saat kematian tersebut. Tetapi saya rasa bahawa saat-saat itu sangat hampir dengan saya. Bila kita dah hampir sangat dengan mati, apa yang kita nak? Tak ada apa lagi yang kita nak. Kita menunggu saat kematian, tetapi kita nak jadi manusia yang lebih baik. Kalau kita bekerja dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita mengajar anak orang, kita nak mengajar biar dia faham. Supaya apa? Itu adalah tanggungjawab kita. Yang kita tidak mahu ia dipersoalkan di akhirat betul. Di akhirat besok. Kita tak nak jadi jumuk. Kita tak nak kita menunggu mati kita di rumah. Kita menunggu mati kita dalam keadaan kita tidak buat apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir ibadat haji sebenarnya membawa kita ke arah tersebut. Kerana ibadat haji ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang saya katakan dalam siri yang lepas, iaitu dia nak tunjukkan sifat Maha Pengasih, nak tunjukkan kepada kita sifat Maha Penyayang. Segala-galanya Allah bagi berganda-ganda apabila kita membuat kebaikan, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita setiap masa. Bila kita takut dan gentar, kita minta pada dia, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Insya-Allah Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha Pengasih. Selangkah kita hampir dengan Allah, ya Allah, 1000 langkah dia hampir dengan kita. Dia berikan perasaan kasih sayang dia kepada kita. Dan inilah yang patut ada bagi setiap orang yang telah menerima jemputan daripada Allah untuk menunaikan fardu haji. Insya-Allah apa yang kita dapati ini, inilah yang akan membentuk kita, yang membawa bekal kita ke hari akhirat besok. Sekian, kita jumpa lagi selepas ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat bersama. Saya masih lagi membicarakan topik Paskah Haji di mana kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terbaca satu hadis kursi. Allah telah berfirman, hai Adam, kau kumpulkanlah umat-umat engkau. Hendak dibawa ke mana? Daripada 1000 orang, 999 orang akan dibawa ke neraka. Hanya seorang saja yang masuk syurga. Apabila Rasulullah bercerita tentang perkara ini kepada para sahabat, menangis para sahabat. Dan apabila saya baca hadis ini, yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya tak puas hati. Takkanlah susah sangat. Takkan 1000 orang, seorang saja nak masuk syurga. Jadi saya pun buat kajian. Saya tanya, saya buka internet, saya cari berapa ramai sebenarnya penduduk dunia pada hari ini. Saya tengok internet, pada saat tersebut ada 7 bilion. Kalaulah 1000 orang, seorang saja yang masuk syurga, bermakna 0.1%. Sikit. 0.1% dikali dengan 7 bilion, hanya 7 juta saja yang akan masuk syurga secara terus. 7 juta ini, bayangkanlah Malaysia ada berapa juta penduduk. Berapa persen saja yang boleh masuk syurga dalam orang Malaysia. Dan saya tak puas hati lagi, saya cari lagi dalam internet, berapa ramai jumlah penduduk Islam di dunia pada ketika ini. Ada 21%. 21% daripada 7 bilion hanyalah 1.4 atau 1.5 bilion. Kalau kita kata orang Islam saja yang masuk syurga, daripada yang 7 juta tadi itu, orang Islam saja masuk syurga, hanya 5 orang saja yang akan masuk syurga bagi setiap 1000 orang Islam. 5 orang ini, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit. Tetapi dalam masa yang sama, saya selalu beritahu kepada para pelajar saya, 5 orang ini merupakan jumlah yang besar. Kenapa? Bayangkanlah kita, kalau kita nak jadi golongan yang terpilih daripada golongan yang sedikit ini, kita mesti melakukan sesuatu yang istimewa. Apakah yang istimewa? Semasa kita menunaikan fardu haji, kita beria-ia untuk beramal ibadat. Kita pergi ke Masjidil Haram, kita solat 5 waktu berjemaah. Kita baca Quran. Kita qiyamul lail, kita bangun pukul 2 pagi, kita solat hajat, solat tahajud, solat taubat, solat hajat.
Dan apabila kita balik ke Malaysia, Masya Allah, Subhanallah, pergilah ke masjid, tak dapat satu sah pun. Kalaulah kita lihat penduduk kita ni ada 5,000, 6,000 orang, yang pergi ke masjid ada 30 orang saja. 30 orang inilah yang mewakili 5 daripada 1,000 tadi. Jadi kerana orang memang tidak minat untuk masuk syurga, sebab itulah saya kata kita yang minat untuk masuk syurga ni, mari beramai-ramai kita pergi solat subuh berjemaah. Mari kita ramai-ramai pergi solat zuhur berjemaah. Mari ramai-ramai kita solat asar berjemaah. Mari kita ramai-ramai solat maghrib dan isyak berjemaah. Sebab memang orang tak minat untuk solat berjemaah. Orang yang hanya pergi ni, sebab Allah dah kata dah, mereka yang munafik tak akan pergi masa solat subuh. Susah bagi dia orang solat subuh dengan solat isyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan masyarakat kita pada hari ini memang tidak ramai yang datang untuk solat berjemaah. Macam-macam alasan dia. Tetapi apabila kita di Mekah, yang sebenarnya Allah telah memberikan kita suatu latihan yang cukup baik, iaitu selama 40 hari, 46 hari Allah beritahu, engkau boleh buat, bukan tak boleh buat. Tetapi bila balik ke Malaysia, kenapa kita tak nak buat? Inilah yang perlu kita ingatkan kepada jemaah-jemaah haji kita. Maknanya kita pergi ke sana, jadikanlah ia sebagai satu latihan, bukannya sebagai satu matlamat akhir. Kita dah dapat title haji, kita dah dapat title hajah, dan kita biarkan saja hidup kita ini kembali kepada tempat semasa kita bermula, bukan semasa kita berakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir apa yang kita pelajari melalui ibadat haji, yang sebenarnya inilah yang perlu kita amalkan, yang perlu kita teruskan sehinggalah kita menanti saat-saat kematian kita. Kita mahu jadi manusia yang lebih baik. Kita mahu jadi manusia yang takut dan gentar kepadanya. Tetapi dalam masa yang sama, kita seboleh-bolehnya jangan sekali-kali kita membiarkan hati kita, membiarkan nafsu kita, membiarkan perasaan kita terbawa-bawa dengan keinginan dunia semata-mata. Kita perlu imbangkan antara dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks inilah saya fikir ibadat-ibadat yang telah kita lakukan semasa kita menunaikan fardu haji boleh dijadikan suatu sempadan, boleh dijadikan suatu ingatan kepada kita bahawa kita yang sebenarnya mempunyai kekuatan, kita yang sebenarnya mempunyai kebolehan untuk melakukan yang terbaik. Tinggal lagi kadang-kadang kita ni, ya Allah, kita lalai. Kalau dulu kita fikir tiap-tiap malam kita bangun, macam dalam kes saya dulu, sebelum kerana saya takut dan gentar kepada Allah, saya bangun tengah-tengah malam solat. Kalau saya solat hajat tu 2 rakaat tu, saya akan baca qul huwallah 11 kali. Saya akan baca qul a'udzu qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 11 kali. Baca qul huwallah 11 kali. Bila dah balik, dah senang, dah rasa tak ada masalah, dah tak takut sangat pasal tak nampak Kaabah, tak nampak Masjidil Haram. Solat betul, solat hajat 2 rakaat, tetapi baca 2 rakaat juga, baca sekali. Dan bila kita timbul musibah, kita ingat, ya Allah, kenapa aku dibagi musibah? Kita ingat bahawa kita yang sebenarnya lalai kepada Allah SWT. Ketika kita susah, ketika kita takut, ketika kita gentar, kita buat ibadat secara maksimum. Berdoa pada Allah tiap-tiap hari. Nak masuk kereta pun berdoa, nak pergi pejabat berdoa. Tetapi bila kita senang sikit, kita lupa pada Allah SWT. Kita sibuk dengan dunia kita ini, dan kita, ya Allah, ya Tuhanku, kita jadi manusia yang lalai, manusia yang lupa kepada kebesaran Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun daripada tuan-tuan dan puan-puan jika apa yang saya ucapkan sepanjang 4 siri ibadat haji ini menggambarkan saya seorang manusia yang riak, takbur, sombong dan angkuh. Bukan itu niat saya. Saya menerima tawaran untuk bercakap ini semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana saya nak menyampaikan apa yang telah saya lalui sebagai seorang manusia yang jahil, manusia yang fakir, manusia yang hina, manusia yang, ya Allah, saya tak pandai baca Quran. 40 tahun baru saya pandai, tuan-tuan dan puan-puan. Doa dalam bahasa Arab langsung tak pandai. Alif bata tak pandai. Dan saya sudah sampai pada satu ketika, pada satu saat yang saya reda, saya akan meninggal. Saya akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan saya buta huruf ini. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya malu pada diri saya sendiri. Tiba-tiba Allah bagi anugerah, bagi nikmat kepada saya kerana nak pergi menunaikan fardu haji. Kerana saya takut, saya tak nampak Kaabah. Saya takut tak dapat Masjidil Haram. Takut sesat. Takut pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bagi pada saya minta pada dia bagi pada saya untuk segala ilmu yang diberikan kepada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah tandanya Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Saya tak dapat nak buktikan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa ibadat haji ini sebenarnya merupakan salah satu ibadat yang sangat-sangat berharga dalam hidup kita sebagai seorang manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.